Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita nak sambung dalam bab seterusnya, iaitu asas falsafah, sains dan teknologi Islam. Okey. So hari ini ataupun dalam topik ini kita nak dapatkan perkaitan ataupun perhubungan antara empat perkara. Dan yang pertama tauhid, yang kedua khilafah, seterusnya tazkiyah dan juga ubudiyah. Apa itu tauhid? Kita tengok tentang mengesakan Allah. Dan khilafah, satu pentadbir, tazkiyah iaitu penyucian, dan ubudiyah iaitu pengabdian diri. Tauhid, yang pertama kita tengok tentang tauhid. Tauhid ini juga dipanggil sebagai ilmu akidah, ilmu usuluddin ataupun ilmu kalam. Dan tauhid ini adalah satu ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Ia adalah satu fardu ain ke atas setiap umat Islam. Dan bila mana kita berbicara tentang konsep tauhid itu, biasanya memang tak larilah antara surah yang ataupun ayat yang paling banyak dibicarakan adalah tentang surah Al-Ikhlas. Dan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak boleh diberanakkan, dan tidak ada satu pun atau seorang pun yang setara dengannya. Okey. So, kita nak tengok tentang aplikasi tauhid ini dalam sains dan teknologi. Jadi, ilmu sains dan teknologi ini berperanan untuk membawa manusia mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Mentadbir alam, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang mampu menghidupkan dan mematikan. Dan kita nak memberi maklumat tentang proses-proses kejadian dan perkembangan alam dan manusia yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah SWT. Selain itu, kita nak menguasai dan mengembangkan ilmu tauhid melalui penemuan, pembuktian dan penulisan ilmu sains dan teknologi. Bila mana kita belajar ataupun memahami tentang ilmu tauhid ini dan berkaitannya dengan sains dan dalam sains dan teknologi, dia boleh menjadikan saintis dan teknokrat Muslim. Mana kita bicara tentang kita lah, adalah kita ini seorang saintis dan teknokrat Muslim, menjadikan kita itu seorang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dan juga kita mengakui kewujudan Allah dan tekun menghayati kebesarannya. Dan selain itu kita akan mempunyai akidah yang kukuh, sebab melalui hasil penyelidikan kita kita nampak, oh ini benar, ini dapat membuktikan kebesaran Allah contohnya. Dan akhirnya dia boleh membentuk kita untuk mempunyai peribadi dan akhlak yang terpuji. Okey, seterusnya kita nak berbicara tentang khalifah, khalifah ataupun pentadbir di muka bumi. Jadi peranan saintis dan teknokrat Muslim itu sebagai khalifah, tujuannya apa? Tujuannya satu, kita nak memakmurkan bumi, dan menjalankan aktiviti sains itu untuk menghasilkan produk yang bermanfaat kepada manusia, mendatangkan manfaat untuk manusia. Kita kena jadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan dari situ kita boleh menyebarkan Islam. Dan implikasi daripada pemahaman ataupun penerapan konsep khilafah atau khalifah ini dalam sains dan teknologi Islam, seorang saintis dan teknokrat Muslim itu akan bertanggungjawab dengan amanah yang diberikan kepadanya. Dan bila mana dia menjadi pemimpin dan ketua, dia akan jadi pemimpin dan ketua yang berwibawa, berinovasi dan beretika, dan dia akan mengikut syariat Islam. Dan dia akan menghasilkan natijah yang bermanfaat kepada manusia. Dan dari sini dia akan gigih untuk lebih maju dalam kehidupan. Okey, seterusnya adalah konsep tazkiyah. Tazkiyah, kita biasa sebut tazkiyatun nafs. Tazkiyah itu maksudnya membersihkan, ataupun juga boleh menumbuhkan. Dan nafs itu jiwa. Maknanya bila mana kita berbicara tentang tazkiyatun nafs, dia lebih kepada membersihkan jiwa. Kita nak menghasilkan manusia yang suci. Orang kata hati bersih ni biasanya orang yang baik. Okey.
Dan bila mana kita, ataupun dalam konteks ini saintis lah, anda semua saintis dan teknokrat Muslim, mengaplikasikan konsep tazkiyah itu, anda semua ini akan bersih daripada sifat mazmumah. Sifat mazmumah ini sifat yang tidak baik, kan? Dan anda akan mengamalkan sifat mahmudah, kan? Dan kita juga dapat mengawal hawa nafsu dan emosi diri demi kepentingan manusia, kan? Kita juga akan berpribadi dan cemerlang dalam menghadapi ujian dan masalah. Maknanya ujian dan masalah yang mendatang itu bukanlah satu masalah, kan? Maknanya kita redha dan kita akan atasi, kan? Dan kita juga akan berlapang dada, nasihi dan istiqamah dalam semua pekerjaan. Seterusnya tentang ubudiyah, kan? Ubudiyah itu mengabdikan diri semata-mata kerana Allah SWT, dengan meletakkan setiap kerja yang dilakukan itu sebagai ibadah yang memperolehi ganjaran pahala di akhirat, kan? Sebagai contoh dalam ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku, kan? So itulah tujuan manusia diciptakan, kan? Tujuan manusia diciptakan itu untuk beribadat kepada Allah SWT. Okay, so ubudiyah itu adalah pengabdian diri semata-mata kerana Allah dengan meletakkan setiap pekerjaan yang dilakukan sebagai ibadah yang memperolehi ganjaran pahala di akhirat, kan? Jadi terdapat 3 skop ubudiyah. Yang pertama, tunduk hati kepada Allah dalam apa saja yang dilakukan, kan? Yang seterusnya, taat kepada Allah tanpa rasa berat. Dan yang ketiga, bertawakal kepada Allah SWT. Okey. Jadi penerapan ataupun penerapan ubudiyah ini dalam sains dan teknologi Islam akan memberikan implikasi yang berikut kepada saintis dan teknokrat Muslim. Okey, yang pertama, kita akan menjadi patuh dengan peraturan Allah, kan? Selain itu, kita akan mempunyai matlamat yang jelas dan tahu tujuan hidup kita ini untuk apa. Dan hidup kita ini hanyalah untuk mencari redha Allah SWT, kan? Dan kita juga tidak akan merasa berat dalam menjalankan pengabdian kepada Allah SWT. Selain itu, segala penyelidikan, kajian yang kita jalankan itu akan membuatkan keimanan kita bertambah kepada Allah SWT. Okey. Jadi setakat itu saja untuk topik ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam topik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.